ada satu kesilapan yang banyak berlaku dalam bulan Ramadan yang dibuat oleh mak ayah. Apa dia? Dia bersungguh siap bagi duit lagi pada anak-anak, bersungguh latih anak puasa, tapi dia tidak bersungguh latih anak salat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih pada cara majlis, pengurusi dan jawatankuasa masjid, imam-imam dan ibu ayah, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Saya nampak belah orang perempuan macam sesak sikit. Boleh gerak ke depan satu saf lagi? Ada orang belakang? Cuba gerak ke depan satu saf lagi. Boleh tak? Ibu-ibu ni ke depan satu saf lagi, tak apa. Boleh? Boleh gerak? Kesok. Sini faham kesok? Boleh. Gitu. Alhamdulillah. Depan sikit lagi. Baru Ustaz boleh nampak comel-comel, bonda-bonda. Alhamdulillah. Nampak sesak sikit belakang tu. Sebenarnya bila saya masuk ke ruangan pagar masjid tadi, siapa tadi? Lah, pernah singgah masjid ni rupanya. Itu ada program di Kuantan. Saya singgah sembahyang Jumaat sini. Singgah sembahyang Jumaat, tapi parking kat luar sana lah sebab kereta penuh dah. Masuk sembahyang Jumaat tepi tu sini. Dalam ni lah, alhamdulillah. Masuk. Siapa dah masjid ni rupanya? Panjang jodohnya, alhamdulillah. Dan masa awal-awal bincang jepuk baru ni, asal masjid nak jepuk untuk program Isra' Mi'raj, bagaimana pengurusi majlis sebut tadi. Tapi kita hari ni dah berapa Ramadan dah? Allah, hari ni berapa Syakban dah? 5 Syakban. Jadi kita ni malam ni nak Isra' Mi'raj ke nak Ramadan? Ke nak raya? Kita ambil dua-dualah. Ajak asal dan keadaan semasa. Terai dua-dua. Bab Isra' Mi'raj, saya nak sebut satu perkara saja. Walaupun kalau nak ceramah Isra' Mi'raj dia panjang, cerita Isra' Mi'raj, tapi saya dalam banyak-banyak benda tu, saya nak sentuh satu perkara sahaja berkait dengan Isra' Mi'raj. Yang paling penting sekali berkait dengan Isra' Mi'raj apa dia? Naik ke langit, jumpa Nabi, tengok azab, tengok nikmat, keadaan di Mekah masa Isra' Mi'raj. Apa benda paling penting sekali dalam Isra' Mi'raj? Iaitulah difardukan solat. Beza besar Isra' Mi'raj ni, kalau Allah nak mewajibkan puasa, jadi kita akan sentuh bab puasa sikit. Masa Allah nak wajibkan puasa, Allah hantar Jibril ke bumi, jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumpa Jibril,
Jibril jumpa Nabi Muhammad di bumi, Jibril baca ayat Quran, wajib puasa. Wajib. Masa nak wajibkan haji, Allah hantar Jibril ke bumi, jumpa Nabi Muhammad, baca ayat wajib haji. Baca ayat wajib zakat. Jibril turun ke bumi, baca ayat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Isra Mi'raj macam mana? Sama tak? Isra Mi'raj tak sama. Isra Mi'raj Jibril turun ke bumi, jumpa Nabi Muhammad, buat apa? Jemput Nabi Muhammad menghadap Allah sendiri. Bukan Jibril mari baca ayat wajib haji, wajib puasa, wajib zakat, tak. Jibril jemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap Allah, terima sendiri kefarduan solat. Jadi nak menunjukkan pada kita betapa besarnya ibadat solat ni. Dalam minggu ni siapa ada tinggal semayang? Cuba kat tangan. Allah, bagus adik kita. Tak apa dik, tak apa. Bagus. Maknanya adik kita jawab dengan jujur. Semayang dia hak tinggal. Zuhur. Lagi? Zuhur juga. Yang ni Ustaz nak tanya tapi jangan jawab. Ayah tinggal tak semayang? Jangan jawab lah. Jangan jawab. Bagus adik-adik kita ni. Dia jawab. Tapi lepas ni, boleh tak? Jangan tinggal semayang. Boleh tak? InsyaAllah cakap. Sunat tak gini? Dah sunat dah? Bukti? Okay. Jangan. Alhamdulillah. Bagus adik-adik. Saya pun siapa tadi nampak ramai anak-anak, adik-adik kita, alhamdulillah, tahniah yang bawa anak-anak ni. Bagus sangat. Ustaz, budak-budak datang masjid tak dengar juga ceramah Ustaz. Tak apa, tak dengar pun. Dia datang tu bagus. Alhamdulillah. Salat. Sebab tu, bila besarnya ibadat salat ini, Allah fardukan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pesan ni, ingat ayah-ayah, ibu-ibu, muru auladakum bis salah wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10. Ayah-ayah, mak-mak, perintahkan, suruh anak semayang masa umur berapa? Kena mula suruh semayang dah masa umur 7 ke 17? Tu ramai lagi 17, mak tak kejut pun bangun main subuh. Sekolah cuti Ustaz, biarlah tidur. Siang anak bangun awal hari sekolah, hari ni cuti, biarlah tak semayang, sayang ke anak. Umur 7 tahun kena suruh semayang dah. Adik-adik ni umur berapa? Jam apa? Jam 3, jam 4. Nanti masuk jam 5 tak boleh tinggal dah semayang. Sebab Nabi Muhammad kata, bila masuk umur 10 tahun, suruh semayang, tak semayang, kena pukul. Tapi jangan ambil pelepah kelapa sawit. Pukul untuk disiplinkan dia. Biar dia terasa sikit. Umur 10 tahun. Ada seorang mak, dia datang jumpa seorang ulama'. Dia kata, Tuan Syekh, anak saya ni susah sungguh bangun sembahyang subuh. Susah Tuan Syekh. Tuan Syekh tolong ajar saya macam mana nak buat, boleh tak? Payah sangat nak kejut bangun ni. Tuan Syekh tadi tanya, Puan, kalaulah rumah Puan terbakar, anak tengah tidur, Puan akan buat macam mana? Oh, saya akan kejutkan anak Tuan Syekh. Kalau dia tengah tidur susah nak bangun selimut, rumah sedang terbakar, Puan akan buat macam mana? Saya akan tarik selimut, saya akan tarik dia. Kalau dia tak nak bangun juga, saya simbah air, tarik dia bangun juga. Kalau dia tak nak, saya tarik dia. Api tuan, rumah terbakar. Kata Tuan Syekh itu, wahai ibu, kalau begini bersungguhnya nak selamatkan anak daripada terbakar, rumah terbakar, selamatkanlah juga anak daripada api neraka di hari akhirat nanti. Sungguh gitulah, kejutkan dia, suruh bangun sembahyang. Itu. Tapi ada juga mak cakap,
Ustaz, bukan anak je susah nak kejut, bapak pun susah juga. Try lah sekali try. Bang, bangun bang, bangun. Dia tak, bangun. Api bang, api. Dia pun bang, mana. Api neraka bang. Balah pula hari tu. Tak, maksudnya kita sambut Isra' Mi'raj. Kita cakap Isra' Mi'raj, kita buat ceramah, buat forum. Tiap-tiap tahun cerita Isra' Mi'raj. Tapi macam mana dengan semayang kita? Macam mana dengan solat kita? Ada orang maghrib, isyak, dia mari masjid semayang. Zuhur masa dia duduk dalam ladang, dalam kebun, dia tak semayang. Dah perlu ustaz, dia buat kerja ustaz, semayang. Sah tak semayang kalau perlu? Baju kotor ustaz, baju kotor kena tanah, kena tu, sah tak semayang baju kotor? Yang tak sahnya kalau baju kena najis. Basah gini peluh ustaz, boleh ke semayang zuhur? Boleh tak? Yang tak bolehnya kalau basah kecil dan seluar. Jadi sebab itulah sini saya mari hari ni, orang mungkin sebahagian kita duduk dalam ladang kelapa sawit. Bila kita pergi ke nelayan, orang duduk di tengah lautan. Semayang juga. Ada orang duduk dalam kapal, boleh je semayang. Ada orang duduk dalam kapal cari ikan sampai tak semayang. Ada orang duduk dalam ladang, betapa ramainya yang duduk dalam ladang tapi elok-elok je semayang, boleh je. Dan ada juga orang tak semayang. Itu dalam kapal, ini dalam ladang. Dalam pejabat ekon kat Kuala Lumpur pun ramai. Ada yang tak semayang dan ada yang semayang. Sebab itu kita buat ceramah Isra' Mi'raj ini sebagai nak mengingatkan kepada kita pentingnya semayang. Kita tak nak nanti di hari akhirat kita dah mati, amalan-amalan kita dah dihisap, dah dinilai, cek semayang kita lepas, puasa kita lepas, tiba-tiba malaikat tahan. Kamu tak boleh masuk lagi syurga. Sebab apa? Ada orang dakwa. Siapa dakwa lagi? Ya Allah, saya okey semua. Tengok yang dakwa rupanya anak kita sendiri dakwa. Allah, saya tak semayang ni, ayah tak pernah ajar pun saya semayang. Saya tak semayang ni ya Allah, mak tak pernah marah pun saya tak semayang. Mak marah kalau tak buat kerja sekolah je. Ayah suruh siap tengok jadual esok sekolah apa, kena jawab perisa dapat A. Ayah marah kalau tak dapat A. Saya tak semayang, ayah tak marah pun. Kita takut di hari akhirat nanti anak-anak dakwa kita. Na'udzubillah. Ya Allah, saya tak tahu mana darah haid, mana istihadah, bila nak mandi wajib, bila nak kena semayang balik. Mak tak ajar pun saya, ya Allah. Oh, berat kita kalau kena dakwa anak sendiri dakwa. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ada seorang ustaz di Terengganu, dia cerita kat saya, ada seorang ayah ni orang kaya lah, anak-anak dia semua boleh kata semua kerja Kuala Lumpur, pakak besar-besar gaji belah-belah ribu, puluh ribu anak-anak. Ayah duduk Terengganu. Ayah sakit, semakin teruk, semakin tenat. Adalah tanda-tanda nak habis umur. Jadi anak-anak dari Kuala Lumpur ramai-ramai pakat balik, kereta besar-besar semua balik parking, panggil ustaz ni. Kenalan saya ni masih hidup ke ustaz ni di Terengganu. Kalau saya sebut nama orang kenal, tak payah sebut lah. Jadi ustaz ni, anak-anak yang balik ni panggil ustaz ni, ustaz, ajak kawan-kawan ustaz untuk baca Yasin, baca doa sikit untuk ayah saya nazak ni. Jadi ustaz ni pun panggil 2-3 orang kawan-kawan datang mari. Ustaz ni cerita, bila sampai ke rumah pakcik sakit tu, sampai je anak-anak tunjuk, oh ustaz masuk dalam bilik ni, ayah dia dalam bilik ni. Ustaz ni pun masuklah 2-3 orang baca Yasin, doa, buat sembahyang ajak sikit. Selesai semua baca doa, baca Yasin, ustaz ni nak bangun, nak keluar, nak minta dirilah. Buka pintu bilik tu, maknanya bila buka pintu bilik maksudnya masuk ke ruang tamu lah.
Kan tadi duduk dalam bilik. Buka pintu bilik ke ruang tamu. Anak-anak, menantu, cucu yang balik ramai-ramai duduk depan TV. Duduk tengok senario. Maknanya anak-anak, menantu, cucu duduk depan TV. Duduk tengok TV sambil gelak-gelak. Panggil orang suruh ngaji. Macam mana anak-anak begini? Bagus ke tak bagus? Teruk tak anak-anak macam ni? Teruklah ustaz. Tapi bila selidik rupa-rupanya ayah ni yang sedang nazak ni, masa anak-anak dia kecil-kecil dulu, yang ayah ni pentingkan, boleh periksa je. Tak semayang, tak mengaji Quran, tak reti, ayah tak pernah peduli. Masa anak-anak ni kecil dulu, ayah ni sungguh hantar tuition biar boleh periksa. Anak tak semayang, tak apalah, biarlah. Anak tak tutup aurat, biar dia lah, dia pandai jaga diri. Yang penting dia boleh kerja gaji besar atau duit ke ayah. Bila ayah nazak, itulah yang berlaku. Na'udzubillah. Balik pada Isra' Mi'raj. Sebab itulah Isra' Mi'raj nak mengingatkan kita berkenaan dengan solat. Allah bagi rezeki pada kita, boleh hirup udara, boleh hidup sampai sekarang. Tapi kita, kalau tokel panggil, kalau orang nak bagi baja panggil, ada orang nak mai beli kelapa sawit panggil, kita pergi. Macam mana kalau yang panggil itu hayya 'alas salah? Kalau yang panggil itu hayya 'alal falah. Saat Mi'raj kita sambut. Bab solat sangat-sangat penting. Jaga solat anak-anak, keluarga, masyarakat. Sebab tu tolong ingat, orang yang berani buat dosa tak semayang, dosa lain dia berani buat. Makna ukuran. Kalau dia ni berani tinggal semayang, nak tipu duit orang, dia tak akan rasa bersalah. Semayang dia berani tinggal. Duit saka ayah mati, tanah macam mana, rezeki macam mana, dia sapu je duit adik-beradik dia sendiri. Solat, dia berani buat dosa tinggal solat. Dosa nak tipu bini, nak pukul bini, tak ada masalah. Dia berani buat dosa tinggal solat. Dosa nak lawan cakap suami, dia berani, tak ada masalah. Sebab solat pun dia berani tinggal. Nak mencuri, nak tipu orang, nak khianat duit orang, ringan bagi dia. Sebab dosa solat ini sangat besar. Bila kita bercakap bab Isra' Mi'raj, maka simpulan yang paling besar adalah bab solat. Satu lagi, bab saya nak ceramah ringan-ringan je. Ada seorang qadhi, kawan saya, dia jadi qadhi dulu. Dia pernah cerita, ada sepasang suami isteri yang nak bercerai. Anak 2-3 orang tapi nak bercerai. Last sekali sebelum bercerai kena datang jumpa Tok Qadhi. Duduk depan Tok Qadhi, suami isteri ni. Qadhi tanya soalan, "Cik, kenapa sampai nak bercerai anak 2-3 orang dah ni?" Dia pun jawab. Dia kata, "Isteri saya ni ustaz." Dia pun ceritalah. Kejut, saya ingat ada orang suami. "Isteri saya ni ustaz." Dia pun cerita hai suami, hai isteri dia. Lelaki ni. Lepas tu Tok Qadhi dengar. Tengok pula isteri. "Puan, kenapa sampai macam ni?" Bini dia pun jawab, "Laki saya ni begini ustaz." Lepas cerita semua ni, ustaz ni kata, "Saya nak tanya satu soalan." "Apa lagi ustaz? Kita orang nak cerai dah." "Saya nak tanya soalan. Tolong jawab ikhlas." "Apa ustaz? Apa dia?" Kata ustaz ni, "Cik dan isteri selama kahwin, solat 5 waktu tiap-tiap hari cukup ke tak dua-dua orang?" Tiba-tiba, dua-dua menangis. Dua-dua tepuk meja. Tepuk meja. Dua-dua ni bangun, keluar dari bilik Tok Qadhi. Tutup pintu. Nak tahu tak apa berlaku lepas tu? Nak tahu tak? Saya pun tak tahu.
Dah sebab saya tanya Tok Qadhi tu, dah lepas dia keluar menangis tu apa? Tok Qadhi kata tak balik-balik dah, tak tahu. Jadi saya pun tak tahulah. Takkan saya nak reka cerita. Tapi itulah punca penyakit. Itulah punca masalah. Rumah tangga. Kalau suami, isteri, mak ayah je ni tak peduli solat, penyakit lain akan mari banyak dalam rumah tangga tu. Kampung, kalau jenis tak peduli solat, anak-anak muda, orang tua, orang muda, lelaki, perempuan, maka tak tenteram, tak rahmat kalau jenis tak jaga sembahyang. Orang meniaga, syarikat, pekerja, kalau kita ni ada ladang, ada pekerja-pekerja hak Islam. Kalau pekerja tu, dia kerja kita, dia orang Islam, dia kerja kita, dia berani tinggal solat, dia nak jual kelapa sawit kita senyap-senyap, dia tak takut. Dosa tinggal semayang dia berani buat. Dosa ambil hak orang, kecil je lah. Itu ukuran mudah dia. Tak semayang. Jadi, kena jaga semayang. Ustaz, tu ada moci tu Ustaz. Semayang rajin. Membawang pun kuat. Tu haji tu Ustaz. Yang duduk sah depan tu. Semayang rajin sah depan, semayang sunat. Pinjam duit orang tak bayar-bayar. Itu bukan masalah solat dia. Itu masalah dia. Dan solat dia belum sempurna sehingga tidak beri kesan pada diri dia. Orang yang ada kesan pada diri dia, dia akan solat dia mencegah daripada buat perkara keji dan mungkar. Jadi saya ada satu sekali tu saya tengok adik-adik ni, adik-adik darjah 4, darjah 3, darjah 5 ni, pernah sekali ada program adik-adik darjah 5, darjah 6, ada 300-400 orang. Macam yang buat sini pagi tengah hari tadi. Sini tengah hari tadi. Ada satu program tak apa, ramai 300-400 orang, ramai-ramai adik-adik. Ustaz yang ceramah ni cakap, adik-adik semua balik rumah nanti cakap ke ayah masing-masing. Ayah, saya dah darjah 5, 11 tahun, darjah 6, 12 tahun. Ayah beli rotan ayah. Kalau saya tak solat, ayah rotanlah saya. Adik-adik, balik nanti cakap ke ayah masing-masing. Suruh ayah beli rotan. Cakap ke ayah kalau saya tak solat, ayah rotanlah saya. Adik-adik setuju? Ya, dalam dewan tu semua jawab. Setuju. Seorang angkat tangan. Ustaz, kalau abah tak semayang, boleh tak saya rotan abah? Allah. Ayah datang bulan ada juga. Nasib baik masa dia tanya tu, ayah dia tak ada dalam majlis tu. Kalau tidak, bocor rahsia. Tuan, orang putih ada sebut satu ungkapan. Dia kata, action speak louder than word. Hak kita buat ni, memberi kesan, memberi contoh pada anak-anak. Anak-anak tengok, waktulah dia ikut. Kita cakap ke anak, jangan isap rokok. Dia tengok kita isap rokok, bengong kepala anak. Jangan isap rokok. Dia tengok kita buat. Kita cakap ke anak, pergi semayang, ambil semayang. Kita duduk main telefon tak kursi. Azan dah, dia ambil semayang. Action speak louder than word. Perbuatan kita memberi kesan pada anak-anak lebih daripada yang kita cakap. Dia akan tengok apa yang kita buat. Sebab itulah Isra' Mi'raj nak mengingatkan kita berkenaan dengan solat. Jadi jagalah solat. Sebab tu Nabi sebut juga, as-salatu imaduddin. Solat adalah apa dia? Tiang agama. Kalau tiang itu retak, runtuhlah agama. Runtuhlah agama keluarga tu, kampung tu, masyarakat tu, pekerja-pekerja syarikat tu. Bila runtuh agama, banyak masalah lain yang akan datang. Sebab tu sekarang kita dengar banyak benda pelik-pelik dah berlaku sekarang. Allahu Akbar. Pelik-pelik sangat. Ada yang nak tukar Argentina,
Ada yang nak kahwin laki sama laki, puan sama puan, berlaku. Laki nak kahwin sama laki, kambing pening kepala dengar. Ambil kata aku cari kambing betina, aku kambing jantan. Ni manusia nak cari sama. Ini berlaku benda pelik-pelik. Orang guna akal, orang jadi runtuh agama. Mereka tak peduli solat. Sebab tu anak-anak kita dapatlah A banyak mana pun, kalau jenis tinggal semayang, ini bukan yang berjaya lagi. Oh, okeylah ustaz, kalau gitu saya suruh anak saya yang penting semayang je. Periksa dapat E biarlah. Tak nak juga gitu. Belajar kena bersungguh. Semayang pun kena jaga. Jadi, selesai ceramah Isra' Mi'raj itu. Hari ini, saya rasa kita ni nak masuk dekat dah dengan bulan Ramadan. Berapa hari lagi? Kalau hari ni 5 Syakban, mana Ramadan berapa hari lagi? Dalam 24-25 hari saja lagi. Saya memandangkan ni. Okey. Saya nak rakam sikit. Kita memandangkan sekarang ni kita dah nak masuk bulan Ramadan. Saya nak ajak semua yang ada dalam masjid Sungai Cerek. Apa dia? Masjid Ubudiyah Sungai Nerek. Cerek pula dah. Ni ramai malam ni. Sama-sama kita nak sambut Ramadan. Ikut saya, kita baca satu doa. Boleh? Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Boleh ingat? Cuba sekali. 1, 2, 3. Wa Allahumma barik lana fima razaqtana tu. Sekali lagi. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban. Panjangkanlah umur kami untuk sampai dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kita baca doa ni. Ulama dulu mereka masuk bulan Rejab dah mula dah baca doa ni. Baca ni. Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah kami dalam bulan Sya'ban. Ni bulan Sya'ban 20 hari lebih lagi ni. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikan, panjangkan umur kami biar sampai masuk dalam bulan Ramadan. Wa a'inna, disambungkan ni, wa a'inna 'ala as-siyam wal qiyam wa tilawatil Quran. Tolonglah kami untuk hidupkan bulan Ramadan, untuk puasa, untuk baca Quran. Biar kita, gini, sini ada tak yang minat World Cup tengok bola? Ada? Tak ada. Nak tengok baru ni kan World Cup kat mana baru ni? Baru ni yang World Cup yang baru ni kat mana? Asia Cup, World Cup ni. Tahu tu di Qatar. Sebelum World Cup tu orang dah simpan jadual dah. Pusingan ni, suku akhir, separuh akhir, final. Dia tertunggu-tunggu. Dia panggil kick off ke apa. Nak mula World Cup tu. Ada dah jadual nak ambil cuti, ada nak beli tiket pergi tengok final. Sebab apa? Sebab dia minat sangat bola, nak tengok sangat World Cup, tertunggu-tunggu. Macam mana dengan Ramadan? Macam mana dengan Ramadan? Kita, bila Ramadan, kalau orang-orang soleh, mereka ni doa macam tadi. Minta Allah Ta'ala panjangkan umur sampai bulan Ramadan. Ada tak orang sini, dekat-dekat nak Ramadan yang sebelum-sebelum ni, dengar khabar meninggal dunia, ada tak? Dia sebenarnya, orang mati dalam bulan-bulan lain banyak juga. Dalam bulan-bulan lain ada berlaku kematian.
Cuma berlaku kematian dekat-dekat nak Ramadan ni, dia punya sentimental dia lain, betul tak? Dia ingat Allah meninggal. Dah saya ingat dulu beberapa tahun yang lalu, ingat tak? Ustaz Dato' Abu Hassan Din, adinda kepada almarhum Tuan Guru Harun Din. Dato' Abu Hassan Din malam ni malam esok nak mula tarawih dah. Malam ni dia ceramah dekat Negeri Sembilan. Andainya ini Ramadan terakhirku. Malam esok nak start tarawih, dia ceramah malam ni. Andainya ini Ramadan terakhirku. Dia meninggal esok lepas subuh esok. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam esok nak start tarawih, dia meninggal ni pagi ni. Dan almarhumah mak saya pun meninggal hari Rabu pagi, lepas subuh hari Rabu. Jumaat 1 Ramadan. Meninggal masa-masa lain pun meninggal juga. Cuma bila dekat dengan Ramadan ni kita kan, jadi teringat dia tu lain dekatnya dengan Ramadan. Sebab tu kita doakan, saya doa, ibu ayah semua sama-sama kita doa, moga Allah panjangkan umur kita untuk sampai dalam bulan Ramadan ini insya-Allah. Aminlah sikit. Ya Allah, panjangkan umur kami untuk sampai dalam bulan Ramadan nanti ya Allah. Bantulah kami untuk berpuasa, untuk berterawih, untuk beribadah sebanyak mungkin dalam bulan Ramadan nanti ya Allah. Dan terimalah segala amalan kami. Kita minta gitu, minta sekarang, minta. Tak payah bahasa Ustaz, Allahumma barik lana fima razaqtana. Macam mana tadi Ustaz? Tak payahlah bahasa Arab. Tak payah susah-susah bahasa Arab. Sambil kita duduk pokok kat ladang, sambil kita buat kerja, ya Allah panjangkan umur aku bulan Ramadan. Okey. Bila sebut berkenaan dengan Ramadan, manusia ada 2 kategori dalam bulan Ramadan. Ramadan semakin dekat, ada manusia yang sedih Ramadan nak datang, ada manusia yang gembira. Yang dalam masjid sekarang, dekat nak Ramadan ni, sedih ke gembira? Gembira ke sedih? Ada yang sedih? Sedih lah Ustaz, suami saya meninggal tahun lepas, tahun ni tak ada dah nak teman bulan Ramadan, nak buka sekali. Itu sedih gitulah. Itu pun tak apa. Betul juga ada orang sedih gitu. Ustaz, tahun lepas isteri saya ada, tahun ni isteri saya dah tak ada, tak tahu nak buka puasa, makan telur kicap, tak ada bini nak telur masak. Mungkin ada orang sedih begitu. Ada orang sedih yang mak ayah dia tahun lepas ada, tahun ni tak ada dah. Itu sedih lah. Tapi maksud saya, ada 2 golongan manusia berkait dengan Ramadan. Yang sedih Ramadan semakin dekat ni, selain daripada golongan yang kematian orang rapat tadi, golongan yang sedih dengan Ramadan ni siapa dia? Ahli apa? Ahli maksiat. Allah nak puasa, aku tak boleh nak berjoget dah lah. Bulan puasa, Allahu Akbar, tak boleh masuk spot toto dah lah. Dia tunggu lepas raya baru masuk balik. Bulan puasa tak baik beli nombor ekor, dia tunggu lepas raya baru beli nombor ekor. Biasa kalau nombor ekor tu sekali beli berapa harga dia? RM1? Cik baik tak ada yang jawab. Sebab saya pernah tanya kat satu masjid, ramai jemaah saya tanya dah ceramah, nombor ekor berapa ringgit sekali beli? Tok Bila jawab. Tok Bila tahu harga nombor ekor. Kawan saya beli. Kawan saya selalu. Ada orang gini, bulan puasa dia tak beli nombor ekor. Rasuah bulan puasa tak ada. Dia kata, oh you duit ni you jangan masuk lagi bulan puasa tak baik rasuah. You tunggu lepas raya lah. Ahli maksiat, bila Ramadan dekat, dia tak suka, tak seronok. Tak boleh nak pergi tengok wayang dah dengan girlfriend. Tak boleh naik motor dah 2 orang. Sekejap break, sekejap break. Ramadan, girlfriend kata, tak nak dating lah bang. Bulan puasa takkan nak dating. Dia kata kita tak dating, kita
berbuka puasa sama-sama. Ahli maksiat dia tidak happy. Sini dipanggil, kalau Kuala Lumpur tu dipanggil membawang. Tahu tak membawang? Syak. Habis masa? Nak azan syak qomat. Boleh sambung sikit? Boleh? Baru nak membawang ni. Membawang tu tahu tak? Orang yang suka duk cerita hal orang ni. Laki dia tu. Anak dia. Menantu dia tu. Bulan Ramadan kita tengok muka dia tak semangat. Sebab tak boleh cakap hal orang. Dia kerja dia cakap hal orang ni. Ada orang. Tapi bila datang bulan Ramadan, dia tukar dengan suami dia dah bergaduh. Kita ni, saya puasa gini. Tak naklah cakap hal orang. Tunggu lepas berbuka boleh tak? Ada juga macam ni. Lepas buka sambung selalu. Dia bila datang bulan Ramadan, ahli maksiat, dia tidak gembira, dia tidak seronok, dia tidak excited, dia tidak Ramadan dah. Allah bulan puasa, tak boleh sokok siang. Allah bulan puasa, payah nak kena ahli maksiat. Moga-moga kita tidak termasuk di kalangan yang sebegitu. Kalau kita sedih pun sedih, mungkin ingat mak meninggal, ayah meninggal, suami meninggal, isteri meninggal, itu sedih tak apa. Doa kalah dia. Doakan untuk suami, doakan untuk isteri, doakan untuk mak ayah. Ramadan ni waktu mustajab. Tapi janganlah kita sedih sebab Allah. Tak boleh nak maksiat mana dah. Tak boleh nak pelaga ayam dah bulan Ramadan ni. Tak boleh nak buat itu ini. Ada orang pelaga ayam sini? Ada. Ada? Ada dah penyakit itu. Jadi cuma nak beritahunya, ahli maksiat tak seronok. Nak ngorak awet pun, bawa bulan puasa tak ngorak. Saya sebulan tak ngorak Ustaz. Tunggu lepas raya baru ngejah balik awet. Tengok yang suka berjoget-berjoget yang menaik. Bulan Ramadan kita tak buat konsert, kita buat persiapan untuk konsert Aidilfitri nanti. Bulan Ramadan ni tak buat konsert. Benarlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Bila datang bulan Ramadan, terbuka pintu-pintu syurga. Orang jadi rasa nak buat baik je. Wa ghulliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka tertutup. Wa suffidatis syayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Syaitan tak ada bulan Ramadan. Biar kita ada rasa gembira. Kita rasa Allah panjangkan umur aku nak masuk bulan Ramadan. Zaman dulu banyak berlaku. Cuma tak ada CCTV. Masjid ni ada CCTV tak? Ada. Zaman sekarang banyak CCTV. Jadi banyak rakam. Ada orang meninggal ketika sedang solat. Dulu dekat Kuala Lumpur, dekat Kajang. Bulan Ramadan. Lepas solat Zuhur, dia semayang sunat. Sedang sujud. Allahu Akbar. Bulan Ramadan makna Zuhur dia puasa. Dia azan. Waktu qamat, dia bila, untuk bila. Waktu semayang, lepas semayang asar berjemaah, dia semayang sunat. Masa semayang sunat tengah sujud. Jemaah tengok dia ni tak bangun-bangun sujud. Tengok lama, pergi nampak kaki biru dah. Pergi sentuh, sejuk dah kaki. Pegang, terbalik. Meninggal dunia ketika sedang sujud semayang sunat lepas Zuhur bulan Ramadan. Ya Allah. Allahu Akbar. Kita mati juga. Cik mani, darah tinggi, sakit jantung, hospital, rumah terbakar, lemah. Pokok balik atas kita. Kita balik tak pokok. Ada belaka? Orang mati aksiden, orang mati hospital. Dia mati ketika sedang sujud. Kita kalau tak, akan mati semua. Ibu ayah yang ada dalam masjid kita sekarang, kalau Allah pilih menghembuskan nafas yang terakhir ketika sedang sujud solat, nak tak? Bahkan tidak kita mati hospital, mati aksiden, terbakar, lemas. Ni Allah pilih kita mati tengah sujud. Nak tak? Nak. Kalau Allah pilih kita mati ketika sedang sujud,
Solat isyak malam ni. Nak tak? Slow sikit bunyi nak. Isyak malam ni Ustaz. Dekat. Tadi nak sangat masa sujud. Dengar isyak malam ni dia slow. Dalam tekuk je bunyi jawab. Nak. Kita tahu. Ada orang bila dengan kehadiran bulan Ramadan, dia gembira. Adik-adik ni Ustaz nak tanya, adik-adik yang ada malam ni. Ni adik-adik ni, adik-adik ni, siapa yang tahu niat puasa? Angkat tangan. Mana adik-adik yang tahu niat puasa? Ada yang tahu niat puasa? Ni. Ni action. Ada siapa tahu niat puasa? Yang belakang sana ada? Siapa tahu niat puasa? Cepat mai sini niat. Ustaz nak mai sini. Piang merah mai. Mai sini Ustaz nak dengar. Mari sini. Mai sini Ustaz nak dengar. Ustaz nak bagi hadiah ni. Mai. Mai baju kuning mai. Mai sini. Ustaz nak dengar niat puasa mai. Mai sini. Ustaz rasa Ustaz nak panggil yang baju putih ke piah merah tu. Mai sini. Mai sini. Nama apa? Nama apa? Salam mai sini salam. Mai sini. Pandai salam. Alhamdulillah. Salam Ustaz dulu. Salam jawab apa? 3. Jadi 3. Tahun lepas salam puasa tak? Puasa. Berapa hari? Penuh tak? Penuh. Puasa penuh. Daripada subuh sampai ke maghrib Lepas tu sepanjang Ramadan. Okey, bagus salam. Ustaz nak dengar salam niat puasa sekali boleh? Puasa. Niat puasa. Usalli betul dah usalli ni. Bukan usalli lah Ustaz. Nawaitu. Sama. Betul. Nawaitu sauma ghadin. Siapa tu yang sebut tu? Nama kawan salam tu yang ni. Adam. Cepat Adam. Salam masuk. Amai Adam. Nah ni yang Ustaz dengar tadi nawaitu sauma ghadin tu. Ni Adam. Salam Ustaz. Adam darjah berapa? 5 tahun ni. Adam darjah 5. Hawa kat mana? Ada Hawa tak? Ustaz nak tahun lepas Adam puasa penuh? Puasa. Okey, Ustaz nak dengar Adam niat puasa sekali. Kuat. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Masya Allah. Ni kalau panggil ayah-ayah ni kau ada tak boleh ni. Maksud dia apa dah? Sahaja aku berpuasa di hari esok kerana Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Ada sekolah mana? Sekolah SIM. Tahun ni puasa penuh kan? Boleh? Alhamdulillah. Okey Adam, Ustaz nak bagi ada tak duit? Ni ada duit raya sikit ambil kat Adam. Alhamdulillah. Puasa penuh Okey alhamdulillah. Lagi masuk. Masya-Allah. Sebab dia doa aku bahasa Arab tadi tu. Dia doa pula dah. Dia niat aku bahasa Arab. Ustaz rakam ni Ustaz nak tunjuk kat anak Ustaz. Tengok ni. Adam ni boleh hafal doa, boleh hafal niat aku bahasa Arab ni. Masya-Allah. Yang tak jawab menyesal lah Ustaz tanya tadi. Nanti kalau Ustaz tanya lagi jawab tau. Tapi hadiah tak ada dah, sekeping je. Saya nak sebut ada orang gembira dengan kehadiran bulan Ramadan. Betul tak? Gembira tak kita kehadiran bulan Ramadan? Tapi yang gembira ni ada banyak jenis. Awak gembira ke Ramadan? Ya Ustaz, saya gembira Ramadan. Sebab apa? Tahun ni saya ingat nak kurang 8 kilo.
Jadi bulan Ramadan dia nampak kilo dia je nak kurang. Kan? Salah ke Ustaz? Kalau kita nak kurang buat pada Ramadan, tak salah. Tapi kita bulan Ramadan jangan nampak bak kilo tak kilo saja. Betul kita puasa ni sihat. Niat biar jelas. Ada juga orang gembira bulan Ramadan dekat dah. Sebab apa dia gembira? Target dah nak jual lauk apa, nak jual air apa ni, nak berniaga apa bulan Ramadan ni. Ustaz, bulan biasa saya berniaga sebulan untung 5,000. Bulan Ramadan tahun lepas 18,000 untung. Dia gembira dengan kehadiran Ramadan sebab dia nak dapat manfaat duniawi. Dah ambil dah tempahan baju raya, kuih raya, biskut cotek, kuih dahlia, batang buruk, kayu buruk, tai buruk, tai itik ada belaka kuih. Dia fikir Ramadan nak ambil tempahan. Ustaz cakap macam tu, salah ke saya nak berniaga bulan Ramadan? Salah tak? Boleh tak berniaga bulan Ramadan? Boleh. Tapi kalau kita ni Ramadan dekat kita duk fikir duit saja, itu silap lah. Kita gembira tapi sebab duit. Renung balik. Yang berniaga, tak salah berniaga, silakan. Tapi renung balik. Tahun lepas, berapa kali terlepas semayang tarawih? Apa tu? Wih susu sini. Buka baju ayah, sapek. Ni ayah misali ni jaga anak ni, bagus ni. Ni layak tambah mak mertua ni. Bagus jaga anak. Jadi ada orang dia gembira dengan Ramadan sebab duit, sebab kilo. Ada juga orang dia gembira bulan Ramadan sebab apa? Banyak makan free. Dia orang susah, dia orang miskin, Ramadan banyak makan free. Betul. Ustaz dah saya orang susah Ustaz. Bila Ramadan boleh buka, boleh makan sahur di masjid, alhamdulillah. Ya, tapi kita lihatlah Allah. Kita lihatlah rahmat Allah dalam bulan Ramadan ni. Bukan sebab mata-mata makan free, tapi rahmat Allah. Kan? Jadi biar gembira, kita jelas dengan diri kita, aku ni duduk kat mana? Aku seronok dengan bulan Ramadan sebab berniaga aku ke? Aku seronok bulan Ramadan sebab kalau pergi kat pejabat, nak pergi tidur kat surau, bos tak marah. Sebab bos tak marah bulan Ramadan. Jadi, biarlah kita ni jelas, gembira kita dengan kehadiran bulan Ramadan. Sebab kita tahu ini bulan yang penuh keberkatan, bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, bulan doa makbul, bulan diampunkan dosa-dosa. Saya nak tanya orang kampung Sungai Fedah Sungai Nerek. Siapa sini dalam masjid ni yang boleh pergi ke Mekah tiap-tiap tahun? Ada tak? Ustaz, bukan tiap-tiap tahun Ustaz. Seumur hidup pun tak pergi lagi ada. Betul tak? Ada tak? Ada yang belum sampai Mekah. Kita doakan, moga-moga yang belum sampai tu Allah jemput menjadi tetamunya insya-Allah. Sama ada menunaikan umrah ataupun menunaikan haji, moga-moga sebelum kita hembuskan nafas kita yang terakhir, moga-moga kita semua dijemput oleh Allah untuk sampai ke sana insya-Allah. Amin. Niatlah, doalah. Tapi nak bagi tahu, ada orang yang boleh pergi ke Mekah setiap tahun. Seronok tak dia? Seronoklah Ustaz, boleh pergi Mekah, pahala banyak, doa mustajab. Tu nampak buah rezeki sangat, doa dia makbul. Ya. Tetapi Allah Maha Adil. Mekah Madinah kita panggil tempat mustajab. Apa dia? Betul. Tempat mustajab. Tempat mustajab. Kita tak mampu nak selalu pergi ke tempat mustajab, maka Allah bagi apa? Masa mustajab. Bila? Ramadan. Apa tu?
Power Ranger, bubuk Power Ranger, Batman. Lagi, bagi. Apa dia balak bubuk apa tu? Saya ni sebab semua orang tengok, saya pun nak tengok juga. Adik dia, kawan dia. Terhera tak sedar aku nak tengok dia tu. Nama apa tu? Ramadan. Tu abang dia Syawal. Apa lahir bulan Ramadan ke? Masya Allah. Lepas sahur. Ya Allah. Sebelum sahur. Masya Allah. Barakah. Siang ke mak dia sebulan tak puasa. Mana mak dia? Ayah teman tak puasa kati. Ayah teman kan tak? Masya Allah. Sebelum sahur 1 Ramadan. Isteri saya tengah mengandung sekarang ni. Doktor kata due dia hujung Ramadan. Tapi saya tengah fikir, tak tahu lagi nak bagi nama Aidilfitri ke Lailatul Qadar ni. Dia hujung Ramadan. Harap-harapnya lepas raya, harap-harapnya hujung Ramadan ataupun awal Syawal gitulah. Alhamdulillah. Kata padahal kena bagi nama Lailatul Qadar. Kan biasa kan hujung-hujung bulan Ramadan yang ada cikgu pakai nama Lailatul Qadar tu. Saya dah jumpa Lailatul Qadar. Masya Allah, nama Ramadan. Moga-moga diberkati insya-Allah. Dia besar nanti mesti seronok bila datang bulan Ramadan. Kat mana tadi dah ingat dah. Kita jadilah. Saya nak sebut. Kita tak mampu nak pergi ke tempat mustajab, maka Allah bagi masa mustajab. Cuba sebut tempat, masa. Kita tak mampu nak pergi tempat mustajab, Mekah, Madinah, Allah bagi masa mustajab. Ramadan ni orang kaya dapat tak Ramadan? Orang kaya dapat tak Ramadan? Orang miskin dapat tak Ramadan? Orang pencen dapat tak Ramadan? Orang muda dapat tak Ramadan? Semua dapat. Ini adilnya Allah. Kita tak mampu nak pergi ke tempat mustajab, Allah bagi masa mustajab. Jadi sebab itu kita kena mula dari sekarang. 25 hari lagi tinggal. Apa yang perlu kita buat? Nombor 1. Kena tanya dua orang belakang. Akak-akak, ibu-ibu, adik-adik kita yang perempuan. Bayar hutang cukup dah? Selesai dah? Ini suami-suami, ayah-ayah balik malam ni kena tanya anak-anak perempuan. Kak Long, Kak Ngah, qada selesai dah ke? Tanya isteri kita, dah qada dah ke? Isteri pun boleh tanya juga, dah abang qada habis dah? Kalau ada abang yang tinggal tahun lepas. Selesaikan tu. Sempat lagi dalam masa 25 hari ni. Selesaikan, bayar hutang dulu. 1. Yang kedua, saya dah sebut di awal tadi. Doa pada Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Boleh ingat tak doa tu? Boleh ingat tak? Cuba sekali lagi. 1, 2, 3. Allahumma tu bunyi kuat. Belakang tu bolong. Dia jadi khusyuk. Tak apa. Dalam bahasa Melayu, Ya Allah berkati kami dalam bulan Ramadan. Cuba sebut. Sorry, saya salah. Apa tadi saya silap? Ya Allah berkati kami dalam bulan Sya'ban. Sampai panjangkan umur kami sehingga ke bulan. Cuba sebut dalam bahasa Melayu sekali. 1, 2, 3. Tu butir bunyi jelas. Ya Allah berkati kami dalam bulan Sya'ban, panjangkan umur kami sampai dalam bulan Ramadan. Minta. Tak perlu ambil yang kita aminkan tu imam, minta imam yang kita sendiri-sendiri. Itu bukti kesungguhan kita. Yang kita sendiri-sendiri, tak payah susah bahasa Arab lah. Ya Allah berkatilah aku dalam bulan Sya'ban, ya Allah. Panjangkan umur aku biar sempat dengan bulan Ramadan sendiri-sendiri. Itu kesungguhan kita.
Sebab apa kita nak sangat bulan Ramadan ni? Sebab kita tak boleh nak pergi Mekah dah Ustaz. Jadi kita nak Ramadan ni. Ada hajat-hajat yang kita nak doa. Ada dosa-dosa yang kita nak minta Allah ampunkan. Istimewa bulan Ramadan ni. Istimewa sangat. Malam ni, lepas Isyak, kita sembahyang sunat berapa rakaat? Lepas Isyak? 2. Lepas sembahyang 2 rakaat tu, Tok Imam kata tambah 2 rakaat lagi, boleh? Boleh. Tambah 2 lagi, berapa pula Tok Imam? Tak apa. Dan nak sembahyang witir malam ni, tambah 2 lagi. Kenapa? Nak balik makan, tengok drama pula ni. Tambah 2. Imam jangan melampau. Imam nak sembahyang lah. Bukan cerita orang lain. Saya sendiri pun kalau lepas Isyak 2 rakaat, 3 rakaat, okey lah. Cuba orang suka sembahyang 6 rakaat. Berat tak rasa? Berat tak? Tiba-tiba datang je diumumkan esok Ramadan, malam ni automatik boleh tarawih. Betul tak? Kita boleh tarawih. Tak apalah 8 ke 20 ke 8 pun tak apa. Tapi itulah lain Ramadan. Sebab tu tolong ingat, ada satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik atas mimbar. Sahabat tengok Nabi Muhammad naik atas mimbar selangkah. Nabi Muhammad kata, amin. Sahabat tengok. Lepas tu Rasulullah naik lagi setengkak lagi. Amin. Sahabat tengok Rasulullah naik yang kali ketiga. Rasulullah sebut amin. 3 kali sebut amin. Lalu para sahabat bertanya, Rasulullah, kami nampak Rasulullah naik tadi, Rasulullah sebut amin, amin, amin 3 kali. Kenapa Rasulullah? Ada apa? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ya, sebenarnya tadi malaikat Jibril berdoa. Malaikat Jibril berdoa, celakalah orang yang sempat dengan mak ayahnya ketika tua tetapi tidak menjadi sebab dia masuk syurga. Maknanya dia sempat dengan mak ayah yang tua, dia tidak jaga elok-elok mak ayah yang tua. Jadi malaikat Jibril doa, celakalah orang yang sempat dengan mak ayah dia pada usia tua, tidak jadi sebab nak masuk syurga, celaka. Aku pun cakap amin. Malaikat doa tu. Dan yang kedua, malaikat kata celakalah orang yang disebut namaku di hadapannya, lalu dia tidak berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malaikat kata celaka orang dengar orang sebut nama aku, dia tak selawat. Celakalah mereka. Aku berkata amin. Dan malaikat berkata, celakalah orang yang sempat hidup dalam bulan Ramadan, lalu dia keluar dari bulan Ramadan, dia tidak mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Celakalah orang macam ni. Aku pun kata amin. Malaikat doa, Nabi Muhammad tu amin. Dah bulan Ramadan tipu duit orang lagi. Bulan Ramadan ponteng semayang lagi. Bulan Ramadan duk maki hamu isteri lagi, pukul isteri lagi. Bulan Ramadan dia masih lagi buat dosa. Kita ni kalau tak dalam bulan Ramadan, bila lagi? Bila lagi? Dia kaedah je begini. Dia pergi haji, seseorang kalau dia pergi haji ataupun pergi umrah, duduk Mekah dia tinggal semayang. Dan kalau tak Mekah Madinah, mana lagi mu nak jaga semayang? Mu pergi Mekah Madinah, tak berhenti lagi syokok. Mu pergi Mekah Madinah, tipu duit orang lagi. Dan mana lagi kamu nak cari tempat untuk jadi baik? Ustaz dah cerita Mekah Madinah, saya tak ada duit nak pergi Mekah Madinah Ustaz. Ambil Ramadan. Kalau tak bulan Ramadan, ni bulan Ramadan tinggal semayang lagi. Dan bila lagi mu nak jaga semayang? Ustaz, saya nak jaga semayang saya
pada bulan November. Faham tak kaitan bulan November? Dan mu nak jadi baik, nak tutup aurat, kalau bulan Ramadan pun tak tutup lagi, bila lagi nak tutup? Bila lagi? Takkan nak tunggu nyawa sampai sini baru nak jaga sembahyang? Allah bagi peluang kita dalam bulan Ramadan. Pernah dengar tak? Saya sebut dah di awal tadi. Sebab kita pun selalu dengar hadis ni. Nabi kata bila datang bulan Ramadan, syaitan dibelenggu. Pernah dengar kan? Syaitan adalah sebut syaitan dibelenggu, syaitan kena penjara. Betul tak? Tapi bulan Ramadan ada tak mari sembahyang tarawih, selipar hilang? Bulan Ramadan hari tu kenalan saya taklah rapat sangat. Tok Imam gembiranya dia dah 2-3 tahun naik motosikal buruk, dapat gaji Tok Imam, simpan duit, nak sambut Ramadan, nak pergi bertugas beli motosikal baru. Malam pertama terawih, lepas terawih kena curi motor baru. Malam pertama terawih kena curi motor baru. Dia pergi balik kedai yang dia trade motor lama, ambil balik motor lama. Dekat mana hadis Nabi kata bila datang bulan Ramadan syaitan dibelenggu? Macam mana kita nak faham? Dalam bulan Ramadan ada tak dengar cerita orang tampar muka isteri? Ada tak? Ada juga. Dalam bulan Ramadan meniaga kuih, meniaga makanan, hari ni tak habis jual, basi, esok jual balik. Ada tak? Sakit perut kawan tu makan. Dari mana syaitan ni, Ustaz? Kita nak jawab macam mana? Masuk dalam bulan Ramadan ada juga yang tak tutup aurat. Kata syaitan kena takak, duduk dalam penjara dah ni, syaitan mana ni? Macam mana kita nak jawab? Dia itulah syaitan. Adanya manusia yang 11 bulan dia rapat sangat dengan syaitan. 11 bulan. Jadi syaitan duduk dalam penjara pun WhatsApp je kat dia. Mu curi duit dia. Mu ni tipu orang ni. Mu ambil duit orang ni. Mu tapau bini mu. Mu tinggi suara dengan lelaki mu. Syaitan duduk dalam penjara. Remote control je dari jauh. Sebab apa? Sebab dalam bulan ni 11 bulan kita terlalu rapat dan dididik oleh syaitan. Lepas tu bila masuk bulan Ramadan ada lagi yang panggil gini. Dan kita sendiri ketahuilah, kalau dalam bulan Ramadan kita ada buat benda jahat, benda tak elok lagi ni, berbisiklah, ini aku yang syaitan ni. Syaitan tak ada dah, apa aku masih buat begini. Masih lagi claim overtime tipu kat pejabat. Masih lagi curi baja orang. Masih lagi senyap-senyap ambil kelapa sawit orang pergi jual. Awang tu nak main kalori, mana kurang ni? Bulan Ramadan ada tak orang curi bulan Ramadan? Siapa biasa buat? Cuba kat tangan. Hak jenis duk buruk cakap orang gosip bulan Ramadan ada. Baru ni ya Allah, ni bukan Ramadan, nak teruk tak teruk manusia. Ni masjid kita ada tabung derma kan? Ada tak tabung derma kan? Tabung derma tak? Kan sekarang ni ada orang beli barang pakai QR code. Tahu tak QR code? Dia beli barang lagi, yang bertelefon account, potong duit je. Jadi banyak juga sekarang ni masjid-masjid yang buat untuk derma dia letak QR code je. Masjid ni boleh buat. Adakah ada dah? Boleh buat. Mana dia letak QR code, orang lepas sembahyang, masuk je lah. RM10 ke RM50 ke, senang. Macam orang pergi beli kedai kan. Ada satu masjid, tengok kat CCTV, seorang anak muda pakaian bersih, comel. Dia pergi kat QR code masjid, dia tanggalkan QR code, dia letak QR code nombor akaun dia situ. Allah. Faham tak cerita ni? Dia cabut yang masjid punya, dia dah print, dia laminate QR code akaun dia, letak situ. Ya Allah, gila manusia. Dah ni syaitan mana ni? Tak fikir halal haram.
Kira orang tak nampak. CCTV nampak. Tak CCTV lah, malaikat nampak. Bulan Ramadan. Kalau kita tak nak bagi balik hak orang yang kita ambil, solat kita, ni kita mari semayang ni. Orang tahu, orang tengok kat masjid, orang tak tahu kita kat rumah dengan bini macam mana semayang kita kat mana. Kalau tak Ramadan, bila lagi lah. Bagi kita sebut tadi, kalau Mekah mu tak jadi baik, nak pergi mana lagi? Atau cerita Mekah lah, Ustaz, saya tak apa Mekah. Kita ambil Ramadan. Kalau tak Ramadan, maka bila lagi? Ramadan ni peluang untuk kita berdoa, peluang untuk kita bertaubat, peluang untuk doa mustajab. Nak pergi Mekah tak boleh dah, kita ingat ayat saya. Nak pergi Mekah tak boleh dah, nasib baik ada Ramadan. Nak pergi Mekah tak ada duit lagi, nasib baik ada Ramadan. Dan bulan Ramadan ni minta lah banyak-banyak doa supaya kita sampai ke Mekah nanti. Jadi orang beriman, dia akan rindu, dia akan gembira, dia akan berdoa. Dan satu perkara yang penting juga, kita nak supaya ibadat kita jadi sempurna, biarlah dengan ilmu. Sekarang ni ada kuliah, ada ulang kaji berkenaan dengan puasa. Dan sekarang ni masing-masing semua ada telefon. Dalam TikTok ke, dalam mana-mana, banyak kuliah-kuliah, ceramah-ceramah, ulang kaji bab puasa. Carilah bab puasa. Biar kita masuk dalam bulan Ramadan dengan ilmu. Ada satu perkara dalam bulan Ramadan, saya nak sebut pada ibu ayah sekalian. Mungkin yang hujung-hujung ni, nak ambil gambar. Jangan tengok dia, tengok sini. Ambil sini saja. Sini satu. Dah, boleh dah. Lagi WhatsApp gambar. Tak ingat dah benda tadi. Ada satu kesilapan yang banyak berlaku dalam bulan Ramadan yang dibuat oleh mak ayah. Apa dia? Dia bersungguh siap bagi duit lagi pada anak-anak. Bersungguh latih anak puasa, tapi dia tidak bersungguh latih anak solat. Siap bagi duit lagi ke anak. Kalau puasa sehari dapat apa ringgit dek? Ni adik-adik kita ni, kalau puasa sehari dapat apa ringgit? Ni adik-adik, salam. Dia sama salam. Kalau puasa sehari dapat apa ringgit? Tak ada mak ayah kat sini ikhlas semua kita orang Ustaz. Alhamdulillah. Tapi ada tempat, dan tak salah pun. Anak kita 6 tahun, 7 tahun, dia nak latih dia semayang, dia nak latih dia puasa, sehari puasa bagi apa ringgit RM5 lah katakan. Boleh, tak salah. Anak 5-6 tahun. Jangan anak 32. Puasa sehari abah bagi RM10. Tahu, anak 32 dah kan. Tu kalau tak puasa bagi penampar. Tapi dia tak bersungguh latih anak solat. Subhanallah. Dia kejut anak bangun makan sahur. Lepas tu tidur, tak sembahyang subuh anak. Ini kesilapan besar. Bagus latih anak solat, anak puasa. Tapi lebih penting untuk dia latih anak solat. Buktinya apa? Buktinya gini tuan-tuan. Tuan-tuan ada jumpa tak orang dewasa yang dia ni puasa tapi tinggal solat? Ada tak? Ada tak? Dia puasa tinggal semayang, ada tak? Tapi orang yang jaga solat, confirm dia akan jaga puasa. Itu kaedah. Orang yang jenis jaga solat, tak tinggal solat, confirm dia akan jaga puasa. Tapi ada orang yang tak tinggal puasa, dia puasa tapi dia tinggal salat. Dia puasa tak ni? Puasa tapi sibuk berniaga. Ustaz, tak sempat nak mayang asar. Puasa tak ni? Puasa, subuh tak mayang. Puasa. Ada yang macam ni. Jadi, kalau anak-anak kita jaga salat, insya-Allah dia akan jaga puasa. Sebab tu, tolong
jaga solat anak-anak. Bagus latih puasa, tapi dalam masa yang sama latih juga mereka, dan lebih utama lagi latih solat. Saya yang terakhir malam ni, dia beritahu sampai pukul 9 suku. Yang terakhir, ada satu amalan yang saya nak sebut malam ni. Saya harap jemaah malam ni tolong amal dalam bulan Ramadan ni. Ramai yang dah biasa amal, tapi saya nak ulang, nak ingatkan, tuan-tuan niat dari awal malam ni, satu amalan yang membezakan puasa umat Nabi Muhammad dengan umat-umat Bani Israel, orang Kristian dulu, zaman-zaman dulu. Kan kita baca, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang beriman, diwajibkan kamu puasa bagaimana diwajibkan umat dulu kan? Umat dulu. Apa beza umat Nabi Muhammad dengan umat dulu? Ada satu perkara dalam bulan Ramadan yang membezakan umat Nabi Muhammad dengan umat-umat dulu puasa dia. Apa dia? Ya. Namanya sahur. Ramai dalam masyarakat kita, dia kata apa? Ustaz, bulan Ramadan, saya 2-3 tahun dah puasa Ustaz, saya memang tak sahur. Saya sihat je siang, boleh main badminton, boleh angkat buah kelapa sawit, boleh pergi kerja okey Ustaz, boleh jogging petang-petang. 3-4 tahun dah saya tak makan sahur kalau Ramadan. Salah ni. Puasanya sah, tapi kaedah kurang tepat. Salah kan, nanti live ni kan orang kata saya keluar fatwa tu pula. Maksudnya buat sahur sunnah muakkadah, sangat-sangat ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah kata beza faslu ma baina siyamina wa siyami ahli alkitab aklatus suhur. Beza puasa kita umat Nabi Muhammad dengan puasa ahli kitab, apa dia? Sahur. Sahur. Boleh tak tahun ni tanam azam, pasang niat, tak nak tinggal, bukan tak nak tinggal puasa, tak nak tinggal sahur. Puasa memang tak boleh tinggal. Bangunlah sahur. Walaupun makan kurma, saya tak selera Ustaz, dia kurma sebiji. Minum air, tak selera Ustaz, minum air pun tak apa, kita dapat barakah. Ustaz, kalau sahur syakok boleh tak? Syakok. Allah Akbar, payah. Orang kata sahur dengan kurma, dia sahur dengan danhil. Bersahurlah. Tak selera nak makan nasi, makan roti sekeping, makan kurma, minum air paling kurang. Sebab Nabi janji, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah sebab pada sahur itu barakah. Sebab Nabi kata beza puasa umat Nabi Muhammad dengan ahli kitab, sahur. Beza. Jadi kita bersahurlah. Dan satu lagi, waktu itu waktu mustajab doa. Dan kalau bab sahur ni, saya nak tabiklah pada ibu-ibu. Ya Allah. Para isteri. Hebat orang perempuan. Kak, kalau sini subuh pukul 6, orang perempuan bangun pukul berapa sahur? Pukul 8. Pukul 4 bangun dah. Ya Allah. Kalau subuh pukul 6, orang perempuan bangun dah pukul 4. Ya Allah, ni hebat. Kadang-kadang ada isteri kita, dia tak puasa pun minggu tu, bangun juga, siapkan sahur, makanan. Ya. Pukul 4 bangun dah. Subuh pukul 6. Suami-suami bangun pukul apa? 5.50. Kak kena faham, orang lelaki dia mengamalkan sunat sahur lewat. Dan memang betul sahur sunat lewat kan. Cuma kita nak pesan pada ibu-ibu, kita nak bangun pukul 4, mungkin bulan-bulan lain payah dah, kecuali lah ada 2-3 orang nenek-nenek, ibu-ibu yang Allah pilih memang dia istiqamah tahajud. Tapi kita yang bangun pukul 4, itu waktu mustajab doa. Kalau boleh ambil semayang 2 rakaat, itu waktu mustajab Kak. Doa kat anak-anak, doa kat suami, doalah nak doa apa boh, waktu mustajab. Ni dak dia masuk dapur dengan baju kelawar, baju tidur, rambut atau kat limah dia bersih lagi.
ambil semayang dulu 2 rakaat. Itu waktu mustajab. Kan? Kita pun orang lelaki, kita nak bangun sebelum subuh, masa lain tak dah. Ramadan inilah. Cuba tanam azam. Dan anak-anak kita, kalau yang baru latih puasa pun, kejutkan bangun sahur. Dapat barakah. Tu ni. Dapat barakah. Ustaz, anak saya 6 tahun ni. Balik Zuhur dah buka puasa. Biar, tak apa. Dia buka puasa masa letih saya nak lawan suara. Jadi biar anak-anak kita yang baru nak latih hilang idea, hilang. Kesimpulannya kuliah kita malam ni, hidupkan sunnah sahur, kejutkan anak-anak, kita pun pakat bangun sebab Nabi janji barakah. Bagus Ramadan ni, besar nanti jadi penceramah ni, insya-Allah. Amin sikit. Jadi penceramah insya-Allah. Barakah dia insya-Allah. Jadi kita pakat-pakat hidupkan bulan Ramadan. Tolong ingat, saya sebut sekali lagi, sahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat menggalakkan kita pakat-pakat bangun barakah. Saya sebut tadi, anak-anak kita kecil yang kita nak latih puasa, walaupun dia puasa sampai Zuhur dah 5-6 tahun, tak apalah. Jangan bapa anak buka masa Zuhur. Anak je. Kejutkan juga. Sebab waktu itu waktu barakah yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa sekadar itulah sedikit tazkirah pada malam ni. Kita sebut berkenaan dengan solat, kita sebut berkenaan dengan puasa. Masya-Allah. Ambil tak belakang. Ambil bagi duduk belakang. Ayah dia. Ingat ke sebut dia tadi, faham dah. Ajak dia duduk sana. Tak apa. Jangan duduk je belakang, cari tempat dia. Jadi kita biarlah kita niat, kita doa, semoga Allah Taala kita bawa keluarga kita, bawa anak-anak datang masjid, latih dia tarawih, tak apa. Dia tak dengar kuliah, tak apa. Tetapi dia dapat barakah. Dapat barakah berada dalam majlis. Tapi kita kena kawal, kita kena uruskanlah. Ramadan, ingat kaedah ni. Saya nak sebut, tolong ingat. Kita tak mampu nak pergi ke Mekah. Tak mampu lagi nak pergi ke Mekah. Tempat mustajab, Allah bagi apa tadi? Masa mustajab. Dan satu lagi, mari. Selain pada waktu sahur, khusus ini untuk orang yang berpuasa, ada satu lagi waktu mustajab doa. Bila? Ya. Masjid kita ni ada tak buat buka puasa? Buat tiap-tiap hari ke ataupun ada beberapa hari? Tiap-tiap hari. Masya-Allah. Ada orang sponsor, ada orang bagi sumbangan. Ini ada satu doa yang Nabi Muhammad ajar kepada orang yang sponsor orang berbuka. Orang yang mari sedia. Saya ingat saya pergi ceramah kat Singapura. Bulan Syakban ni dia buat luar masjid ada whiteboard putih besar. Dia tulis 1 Ramadan, 2 Ramadan, $700, $500 untuk moreh, $700 berbuka, $1,000. Dia buat jadual. Siapa yang nak ambil berapa hari, masuk nama, bagi duit kat masjid. Jadi luar masjid tu dia ada whiteboard. Jadi orang tengok, dah 5 hari dah orang ambil. Dah hari ni orang ambil dah. Jadi orang Nabi Muhammad ajar satu doa kepada orang yang sediakan juadah berbuka ni. Jadi saya nak ajak sekali lagi, kita baca sekali malam ni ramai-ramai. Kita niatkan kepada orang yang akan sponsor buka puasa nanti. Allahumma at'im man at'amana. Ya Allah, berilah makan kepada orang yang beri makan pada kami. Wasqi, dan berilah minum. Man saqana, orang yang beri kami minum. Ini doa. Nanti saya WhatsApp ke SU masjid. Kalau boleh print doa ni. Doa yang Nabi Muhammad ajar kepada orang yang belanja makan.
pada orang belanja makan. Kita makan kat kedai ke, kenduri kat rumah ke, kat masjid ke, tampar kat tempat makan tu. Lepas buka puasa baca ramai-ramai. Sungguh. Ya, ini doa kepada orang yang belanja makan. Moga-moga sunnah-sunnah ini kita dapat hidupkan dalam bulan Ramadan ini insya-Allah. Oh, yang saya ingat ada satu benda saya nak sebut. Ini pengalaman saya, ibu ayah yang dikasihi sekalian. Saya dulu ada penyakit resdung, tahu sinus. Kadang-kadang pagi-pagi nak pergi kuliah subuh, saya kena batal kuliah subuh, paip bocor. Makan udang, sotong, belacan memang masalah. Alhamdulillah, saya duk baca-baca dalam hadis, jumpa satu hadis Nabi, pernah dengar tak? Habbatus sauda. Nabi sebut obat segala penyakit kecuali mati. Saya teruk resdung. Ni cerita lama lah, tahun 2014-2013 dulu. Saya kata aku nak cubalah. Sebab bila makan ubat klinik, hidung saya kering. Tak ada dah ingus tu, tapi makan belacan. Kita orang Terengganu suka makan belacan, budu, udang, sotong, dia mari bersin balik. Saya makan batu sauda, cerita tahun 2014. Makan 2-3 hari dia mari bersin, berkahak, berhingus, saya demam. Selepas minggu, rupa-rupanya dia buang habis sinus ni. Dan alhamdulillah Allah bagi sembuh. Isteri saya masa tu duk buat PhD di Universiti Melaya, migraine. Bang, tarik rambut bang, tarik rambut. Kita kalau suruh tarik rambut, tarik je lah. Saya kata dah saya lega dah resdung, cuba amal batu sauda ni. Dia amal batu sauda, tapi lama sikit masa, ambil masa sebulan setengah, 2 bulan baru pelan-pelan kurang sakit kepala dia, migraine. Sejak daripada tu, 2014, saya pergilah mana-mana masjid, surau, saya akan kempen. Ajak orang amal batu sauda ni. Subhanallah. Saya bela masyarakat yang tempat-tempat saya pergi ni, dia orang amal batu sauda. Ni, acik-acik cerita, Ustaz, dulu acik sakit lutut, sakit kaki, nak bangun tidur pagi kebas. Bila amal batu sauda, laju bangun, nak terawih, selesa cakap. Sakit lutut, lega. Yang orang lelaki ni yang makan apa banyak tu daging, kacang, sakit kaki tu. Go out. Oh, go out banyak. Tapi orang go out, kalau dimakan batu sauda, sakit dia tu mencucuk. Beberapa hari teruk. Kemudian dia akan buang air besar keluar lendir, uric acid. Badan banyak lagi lelaki yang ada eczema, masalah kulit kan. Dia ambil batu sauda tu, dia buka kapsul, dia sapu minyak. Eczema. Ni apa ni? Ibu-ibu banyak cerita yang anak-anak perempuan yang sakit perut masa tak boleh semayang tu. Sesungguh tu. Ustaz, anak acik tak ada dah sesungguh sekarang kata. Amal batu sauda betul, dia flash, dia betul ke sistem tu. Tak masa tak boleh semayang tu, kan? Sakit perut tu. Sesungguh tu. Adalah lagi. Dan yang terbaru, masa musim Covid, yang orang yang kena Covid sembuh, tapi dia ada long Covid. Pernafasan dia tak apa lega lagi apa semua. Dia amal batu sauda. Dia kata dah mula boleh jogging perlahan-lahan Ustaz. Alhamdulillah. Yang duk batuk-batuk selalu tu. Alhamdulillah. Saya saja ambil kesempatan pada malam ni. Kalau ada di kalangan kita. Yang saya, dan masa baru ni, sebab orang duduk amal banyak yang kapsul. Ada juga yang minta Ustaz, ni anak-anak kecil-kecil ni susah nak makan kapsul. Saya buat dalam saya share. Ini khusus untuk pujuk anak-anak makan. Anak-anak saya pun ada juga. Kita letak batu sauda, letak madu, letak kurma. Dok-dok ni makan. Yang jenis beringu, bersing pagi-pagi tu. Bila dia makan, Allah bagi sembuh alhamdulillah. Sajalah saya ambil kesempatan datang jauh-jauh ni. Kalau ada di kalangan kita yang rasa nak cuba amal, ada pembantu saya kat belakang, kat luar sana, dia buka meja sikit, boleh tengoklah. Cuma nampak jemaah agak ramai malam ni. Ada setakat yang ada je lah. Niat nak amal, nak sihat, dan moga-moga kita yakin dengan apa Nabi janji, ubat segala penyakit kecuali mati. Moga-moga bertambah sihat dan bertambah selesa untuk beribadah dalam bulan Ramadan yang bakal menjelma ni. Jadi saya rasa sekadar itulah untuk malam ni. Wallahu alam. Terima kasih atas jemputan. Maaflah terlajak masa sikit ni. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna Sayyidana Muhammadan Sayyidana Muhammadan ma huwa